daripada di PHU 3E. Jadi pada hari ini kumpulan kami akan menerangkan tentang pelaksanaan haji dan umrah tanpa mahram, hukumnya. Okey, seperti yang kita tahu, haji merupakan rukun Islam yang kelima dan wajib untuk semua umat Islam menunaikannya, tidak kira lelaki, perempuan maupun tua dan muda. Okey, tambahan khusus bagi wanita mestilah disertai mahram supaya tidak menimbulkan pandangan yang negatif dari kalangan masyarakat dan terutama faktor keamanan menjadi pertimbangan dasar bagi seseorang wanita untuk melaksanakan haji. Jadi saya akan menerangkan lebih dalam lagi apa yang dimaksudkan dengan mahram dan wanita. Okey, mahram ialah orang lelaki atau perempuan yang haram dinikahi mengikut hukum Islam kerana faktor tertentu. Ia terbagi kepada dua larangan, iaitu yang pertama ialah larangan kekal, yakni mu'abbad, dan larangan kedua ialah larangan sementara, iaitu mu'aqqad. Okey, larangan mu'abbad ini adalah larangan untuk selama-lamanya disebabkan oleh 3 perkara, iaitu yang pertama ialah darah, susuan atau perkahwinan. Imam Al-Mawardi menguraikan implikasi mahram dalam kategori nasab dan juga asbab. Okey, ini adalah seperti haram berkahwin dengannya, boleh bersalaman dengannya dan juga boleh bersendirian sesamanya. Dia seperti ibarat hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan, contohlah kalau kita ada keluarga susuan. Okey, jadi itu pun dah dikira mahram kita. Sebab apa? Sebab kita berkongsi susu daripada ibunya. Jadi kita macam darah sudah mengalir dalam diri kita. Dan perkahwinan, contohnya kalau perkahwinan kita berkahwin dengan seorang lelaki. So, jadi automatik kita dan dia menjadi mahram kita sebab dia dah menjadi macam keluarga kita. Dia dah terikat dengan dia. Okey, seterusnya ialah manakala larangan mu'aqqad ialah larangan untuk tempoh masa atau keadaan tertentu. Apabila keadaan berubah, hukum larangan itu pun terbatal. Contohnya, sekiranya seorang lelaki itu berkahwin dengan seorang perempuan, maka seluruh adik-beradik perempuan bagi isterinya itu, sama ada adik ipar ataupun kakak perempuan, adalah wanita-wanita yang termasuk dalam kategori haram untuk dikahwini secara muakkad, iaitu secara berwaktu. Okey. Dalam makna lain, mereka ini hanyalah haram untuk dikahwini kerana larangan yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan janganlah kamu menghibunkan antara dua beradik perempuan, yakni dalam tempoh perkahwinan yang sama. Okey, maksudnya dekat sini, sekiranya lah, okey, contoh, seorang lelaki ini berkahwin dengan seorang wanita. Jadi lelaki ini haram mengahwini mana-mana adik ataupun kakak bagi isterinya, kepada isterinya itu. Okey, maka sekiranya isterinya yang dikahwini tadi meninggal dunia, maka adik-beradik perempuannya tidak haram untuk beliau nikahi. Inilah yang disebutkan dengan haram muakkad, iaitu berwaktu. Okey, maksudnya contohlah, dia kan dikahwin tadi dengan bini dia. Lepas tu isteri dia meninggal. Jadi lelaki tadi dia boleh berkahwin dengan adik-beradik perempuannya. Sebab bila dah meninggal, jadi dia punya mahram muakkad tadi dah terbatal. So dia tak ada apa-apa hubungan lagi dah. Dia boleh berkahwin dengan adik-beradik isteri dia tadi. Okey, sama juga dengan seorang perempuan yang berkahwin dengan seorang lelaki. Maka seluruh adik-beradik lelaki bagi suaminya itu adalah, tak kiralah abang ataupun adik ipar, adalah haram muakkad. Okey, sementara bagi dirinya untuk dikahwini. Antara golongan yang termasuk dalam kategori ini selain daripada adik-beradik, bagi suami ataupun adik-beradik bagi perempuan, bagi isteri adalah bapa saudara suami ataupun bapa saudara isteri, sama ada dari sebelah ayah atau ibu mereka. Okay. Maka implikasinya dalam berhadapan dalam kategori haram
muakkad ini, seseorang itu perlulah memelihara batasan aurat sama seperti bukan mahram yang lain. Tidak boleh berhalwat, bersendirian atau dalam keadaan berdua dengan mereka, tidak boleh bersentuhan kulit dan juga boleh berkahwin dengan mereka sekiranya sudah tiada atau hilangnya sebab yang halang. Okey, jadi kita akan teruskan dengan poin yang seterusnya. Okey, yang seterusnya ialah dalil pensyariatan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud diharamkan ke atas kamu, ibu-ibu kamu, anak-anak perempuan kamu, adik-adik perempuan kamu, ibu-ibu saudara kamu, yakni dari sebelah bapa, ibu-ibu saudara kamu, yakni dari sebelah ibu, anak-anak saudara perempuan kamu, yakni dari sebelah adik-beradik lelaki kamu, anak-anak saudara perempuan, yakni dari sebelah adik-beradik perempuan kamu, ibu-ibu susuan kamu, adik-beradik perempuan susuan kamu, ibu-ibu kepada isteri-isteri kamu, anak-anak perempuan kepada isteri kamu yang kamu telah setubuhi. Sekiranya kamu belum bersetubuh dengan mereka, maka tidak ada dosa ke atas diri kamu. Dan isteri-isteri kepada anak-anak lelaki kandung kamu, yakni menantu perempuan. Dan yakni perbuatan menghimpunkan antara dua adik-beradik, melainkan apa yang telah berlaku pada masa lalu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, dapat disebutkan daripada ayat ni adalah lelaki diharamkan berkahwin dengan wanita-wanita yang disebutkan dalam firman Allah tadi. Okey, yang seterusnya ialah Imam Al-Mawardi rahimahullah menukilkan kata-kata Imam Al-Syafi'i yang menyebut bermaksud asal perkara yang menjadikan seorang wanita itu mahram adalah dua bahagian. Pertamanya adalah asbab, yakni nasab keturunan, dan berikutnya adalah asbab, yakni sebab-sebab, iaitu daripada pernikahan atau susuan. Sama saja seperti penerangan yang sebentar tadi, penerangan membingkung. Okey, jadi untuk poin yang kedua ialah mahram-mahram bagi wanita. Mahram bagi wanita terbagi pada dua, nasab dan perkahwinan. Jadi bagi nasab ialah datuk, moyang ataupun susuan. Maksudnya susuan lah, keluarga susuan. Yang kedua ialah bapa kandung atau susuan. Seterusnya ialah bapa saudara, sebelah bapa atau ibu atau susuan. Yang keempat ialah anak kandung, anak lelaki susuan. Seterusnya ialah cucu cicit dan saudara lelaki sekandung, seibu sebapa susuan, dan yang terakhir ialah anak saudara. Manakala perkahwinan ialah sama juga seperti nasab, iaitu datuk, moyang, mertua, bapa mertua, anak menantu, bapa tiri yang telah menggauli ibu, anak tiri yang setelah menggauli suaminya. Maksudnya kat sini menggauli suaminya tu isterinya lah. Maksudnya anak tiri tu macam ibu dia menggauli suami dia, macam tu. Lepas tu anak saudara, dan yang terakhir ialah kanak-kanak lelaki yang bukan mahram, yang belum mengerti tentang aurat wanita, yakni belum memayis. Ini sahaja antara mahram-mahram bagi wanita, dan yang selebihnya itu telah dikategorikan sebagai bukan mahram bagi seseorang wanita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salam bin Muhammad Fuad di HSU 20202836. Saya daripada kelas di HSU 3D. Jadi saya akan menerangkan mengenai bab 1, iaitu syarat-syarat bagi wanita untuk mengerjakan haji dan umrah tanpa mahram. Jadi seperti kita masuk pengenalan dulu. Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 19 Rabiul Awal 1422 bersamaan dengan 11 Jun 2001 telah membincangkan mengenai wanita musafir tanpa mahram untuk menunaikan haji dan juga umrah. Jadi, diharuskan musafir bagi wanita
untuk tujuan menunaikan haji atau umrah tanpa suami atau mahram dengan syarat-syarat yang ketat dan disiplin tertentu. Jadi macam kita tahu, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor telah bermesyuarat. Dia telah bersidang pada 19 Rabiul Awal 1422 pada 11 Jun 2001. Jadi mereka telah membincangkan mengenai syarat-syarat bagi wanita yang ingin bermusafir tapi tak ada mahram. Jadi mari kita sentuh yang pertama, iaitu aman perjalanan dan terjamin keselamatannya. Jadi kalau pergi sana tu, negara tu aman, negara tu tak berkucar-kacir macam kat Palestin dan Syria yang berlaku konflik dan peperangan. Yang kedua, suami atau mahram tiada atau kedua-duanya uzur dan tidak dapat bersama disebabkan oleh sebab yang diharuskan syarak, macam suami tak ada, tak kahwin lagi kan, ataupun dia ahli keluarga yang mahram yang sakit. Yang ketiga, telah mendapatkan keizinan suami atau mahram. Ni kalau yang ni macam mahram, macam atuk, ayah, adik-beradik kan, kuat-kuat adik yang tu, ni kalau ada lah. Kalau ada bersuami, dia atas keizinan suami lah. Jadi yang keempat, bersama dalam kenderaan yang menghimpunkan ramai penumpang seperti kapal terbang, kereta api atau kapal. Maksudnya macam bila kita pergi, macam wanita tu musafir, dia haruslah macam ramai orang, macam berjemaah, macam pergi haji kan. Dia tak dibenarkan pergi seorang-seorang, macam naik kereta seorang-seorang pergi sana kan. Tu tak boleh lah. Lepas tu yang kelima, bersama dengan kumpulan perempuan yang thiqah. Maksud dia thiqah ni dia boleh dipercayai lah, dan solehah. Maksud dia bersama dengan perempuan yang boleh dipercayai lah. Maksud dia kalau dia diberi amanah, dia boleh galas amanah tu dengan penuh tanggungjawab. Ni keenam, perjalanannya tidak menimbulkan fitnah dan keraguan. Maksud dia bila pergi tu tak mendatangkan fitnah. Macam laki-laki perempuan kau kalau campur boleh jadi fitnah kan. Itulah contoh dia. Di nombor 7, wanita tersebut dari golongan yang sudah berumur. Sebab sudah berumur ni ialah kan dah tua kan. Biasalah kalau yang muda dia berjiwa ni, berdarah muda sikit kan. Nak pergi situ sini kan. Kalau pergi shopping kan, tak cerita pergi shopping tu. So yang ke-8, tujuannya semata-mata kerana beribadat kepada Allah. Melalui ibadat ini bukan untuk bermegah-megah, ijab, riak, takbur atau tujuan-tujuan lain. Maksudnya kalau dia pergi tu ikhlas kerana Allah, buat sebab memang dia nak pergi haji, bukan sebab apa tu, aku nak tunjuk yang dia ni, aku lah ni hajah, aku dah pergi ni, aku dapat gelar hajah waktu muda-muda ni kan. Padahal mati tak bawa pun hajah semua tu, semua sama je. Yang nombor 9, perjalanannya ke haji ataupun umrah ini bukan sebagai budaya tahunan, tetapi untuk keperluan dan jangka masa tertentu setelah beberapa tahun yang panjang, dan bukan bertujuan melancong semata-mata. Maksudnya dia pergi ni bukan sebab budaya lah, bukan, maksud dia pergi ni memang beribadah lah. Macam nombor 8 tadi kan, kira nombor 8, 9 lebih kurang je sebenarnya. Tapi dia penting niat lah kat sini. Kita nak buat satu perkara tu dengan niat. Maksud kalau niat kita betul, insyaAllah semua benda betul kan. Jadi nombor 10, mempunyai perbelanjaan cukup untuk menunaikan ibadah ini pergi dan balik. Juga mempunyai perbelanjaan yang cukup untuk nafkah dan keperluan hidup selepas menunaikan ibadah haji atau umrah. So ada keperluan nak pergi sana cukup lah. Harta kan, di sana perlukan duit semua kan. Lepas tu dah sampai sana kita perlukan orang tunjuk semua kan, supaya dia tak ni lah, supaya ia memudahkan kan. Maksud dia kalau pergi sana dia tak adalah macam nak pergi minta sana minta sini, tak ada. Maksud dia pergi sana memang keperluan semua cukup. Dan 11, kesihatannya baik, tidak menghidap penyakit kronik yang boleh menyusahkan dirinya dan orang lain bersamanya dalam perjalanan hingga balik ke tanah air. Jadi kalau berlaku kesihatan tak baik ni, dia boleh suruh orang kita buat haji badal kan. Kita tu suruh orang buatkan haji tu kita. Jadi salah satu dia kena tu lah, kena kesihatan kena baik lah. Macam kena kanser ke kan, tu tak boleh lah, tak boleh pergi sebab takut menyusahkan orang lain dan juga menyusahkan diri sendiri kan. Yang ke-12, datang daripada hasrat dan kemahuan yang amat kuat dari diri sendiri, bukan disebabkan oleh ajakan orang lain. Maksudnya main bajak macam jomlah kita buat umrah, buat haji sama-sama kan. Bukan selalu kita buat sama-sama kan. Tak boleh macam tu. Maksudnya memang keinginan dia sendiri lah. Maksudnya bukan sebabkan orang ajak, tapi sebabkan diri dia nak beribadah kepada Allah SWT. Jadi yang ke-13, wanita yang hendak pergi itu mestilah dari golongan zat hishmah, iaitu jati diri dan akhlak mulia.
Ni nombor 13 sama je macam nombor 7 tadi. Sama dengan nombor 5 tadi, yang dipercayai dan juga solehah. Jadi wanita yang nak pergi ni pun dia kena juga solehah, dia kena juga dipercayai. Tak boleh lah, betul dia kena kuat lah. Tu tak digalakkan sangat untuk yang muda kan, sebab yelah perlukan jati diri dan akhlak mulia. Satu digalakkan bagi yang sudah berumur kan, dibenarkan lah, tak digalakkan sepatutnya. Ke-14, mendapat kebenaran dari ulil amr. Yang ke-15, perjalanan itu semata-mata ke tempat yang ada hubungan dengan ibadah tersebut, kecuali perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan. Contoh pergi perjalanan semata ialah untuk ibadah, kecuali kalau macam tempat yang tak dapat dielakkan kan, macam terpaksa. Contoh kita naik kapal terbang, kita transit dekat Dubai, jadi macam perkara tak dapat dielakkan, jadi kita bolehlah dibenarkan. Sebab ini asal dia untuk melakukan ibadah, bukan untuk melencong ke tempat lain lah, tak ada kan. Lepas tu ke-16, telah mendapat kebenaran dari pihak bertanggungjawab kedua-dua negara. Ni visa lah kan, maksud dia bukan pergi dengan haram lah. Yang ke-17, digalakkan memaklumkan perkembangan dari semasa ke semasa kepada mahram atau suami. Maksudnya wanita yang pergi tu, dia kena sentiasa mesej suami dia, mesej keluarga dia macam, I dah sampai dekat ni, sayang dah sampai kat sini. Maksud dia kena sentiasa kasih tahu apa tu perkembangan dia kat sana, supaya tak mendatangkan kerisauan, tak mendatangkan fitnah kan. Jadi kita teruskan dengan mengenai hukum mengerjakan haji dan umrah tanpa mahram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Sailah binti Sazali. Saya dari kelas di PHU 3E. Nombor matrik saya THU 2020251554. Saya di sini akan menerangkan tentang hukum wanita mengerjakan haji atau umrah tanpa mahram. Melihat kembali dalil-dalil dari sudut syar'i, hukum menunaikan umrah tanpa mahram ini sama dengan hukum safar bagi wanita tanpa mahram. Di dalam hukum ini menerangkan bahawa wanita tidak dibenarkan untuk keluar rumah melebihi 3 hari tanpa suami ataupun mahram. Rasulullah SAW telah bersabda, tidak halal bagi wanita muslim berpergian lebih dari 3 hari kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat muttafaq ilaihi. Namun terdapat dua pendapat mengenai hukum wanita menunaikan umrah ataupun haji tanpa mahram. Pertama, mengharuskan adanya mahram. Bagi wanita yang telah mencapai tahap akil baligh iaitu dewasa, maka diharuskan ke atasnya untuk mengadakan mahram. Hal ini dapat dilihat kerana pada zaman dahulu yang belum tentu adanya jaminan keselamatan dan keamanan bagi wanita yang pergi bersendirian tanpa ditemani mahramnya. Lebih lagi untuk perjalanan jarak jauh dan dikehendaki untuk melalui padang pasir seorang diri. Maka dari itu adalah diharuskan adanya mahram ataupun suami bagi mengatasi daripada berlakunya kejadian buruk. Hal ini telah menunjukkan gambaran bahawa agama Islam sangat menjaga dan melindungi kaum hawa dari kejadian buruk ataupun fitnah. Saya dapat simpulkan bahawa adalah lebih baik jika wanita ditemani mahramnya ataupun suaminya ataupun tisiqah iaitu orang yang boleh dipercayai untuk ke mana sahaja dia hendak pergi. Kedua, ialah tidak mengharuskan adanya mahram. Apa pula keadaan yang tidak mengharuskan adanya mahram ini? Dalam keadaan ini, terdapat pelbagai pendapat yang tidak mengharuskan wanita ini untuk mengadakan mahram ketika menunaikan ibadah-ibadah tertentu ini. Sesetengah ulama berpendapat keadaan ini boleh terjadi sekiranya kita lihat bahawa situasi pada masa itu aman dan keselamatan terjaga apabila wanita tersebut bersendirian tanpa ditemani oleh mahram atau suaminya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wahai Adi, pernahkah engkau ke hijrah?" Adi menjawab, "Belum ya Rasulullah, hanya mendengarnya sahaja." Lalu beliau bersabda, "Apabila umurmu panjang, engkau akan melihat wanita berpergian dari kota hijrah berjalan sendiri hingga mampu tawaf di Kaabah dengan keadaan tidak merasa takut pada apa-apa pun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Pandangan yang seterusnya pula menurut Al-Imam Malik rahimahullah, bila kaum hawa aman dari fitnah, maka ia dibolehkan untuk pergi bersendirian tanpa mahram
atau suami. Namun, ia harus ditemani oleh wanita tisiqah, iaitu wanita muslimah dan boleh dipercayai. Kesimpulannya, berdasarkan dalil tersebut, ada beberapa ulama menyimpulkan jika syarat menyertakan mahram merupakan syarat berhaji dan umrah, hal tersebut adalah untuk menjaga keamanan wanita pada saat perjalanan jauh agar terhindar dari kejahatan maupun fitnah. Dan ada pula ulama yang berpendapat jika umrah tanpa mahram tetap sah kerana mahram bukanlah syarat sah dalam melakukan umrah ataupun haji. Hukum wanita mengerjakan umrah tanpa mahram sebenarnya tergantung pada bagaimana pendapat dan kesimpulan setiap individu. Namun, alangkah lebih baik bagi kaum hawa jika ditemani oleh mahramnya ataupun suaminya. Hal ini kerana semata-mata demi kebaikan dan keselamatan diri wanita tersebut. Seterusnya, saya akan menyambung dengan pendapat mazhab dan ulama. Mengikut mazhab Syafi'i, mahram merupakan syarat dalam perjalanan haji bagi wanita. Menurut mazhab Syafi'i ini, seorang wanita ini dia perlu disertai oleh seorang suami ataupun mahram dari hubungan nasab ataupun darah ataupun lainnya, ataupun oleh satu rombongan wanita yang boleh dipercayai, kerana dikhawatirkan dirinya akan dirayu dan diperdaya. Kiranya macam wanita ni mudah terperdaya, mungkin dalam perjalanan itu kita tidak tahu, mungkin kita dipaksa melakukan sesuatu itu, kita digoda untuk melakukan itu. Disebabkan itu kita memerlukan mahram dan suami untuk membimbing kita. Menurut mazhab Syafi'i ini, kalau dia dah ada mahram, tak mahram dia ada suami dia ataupun dia ada sekumpulan wanita yang boleh dipercayai, maka dia wajib untuk melakukan ibadah haji dan umrah tersebut. Jika dia berkemampuan, dia ada syarat itu, maka dia wajib melakukan ibadah haji. Okey, menurut mazhab Hanafi dan Ahmad pula, pendapat Abu Hanifah, dalam hal ini seseorang wanita yang sudah akil baligh tidak diperbolehkan perpergian lebih daripada 3 hari kecuali bersama suami atau mahramnya. Maksudnya dari pendapat Abu Hanifah ni, dia tak boleh pergi walau jika perjalanan melebihi 3 hari, dia tidak boleh pergi ke mana-mana tanpa mahram ataupun suaminya. Meskipun demikian, ulama Hanafiyah mensyaratkan memakai mahram. Namun apabila perjalanan dari rumahnya menuju Mekah dapat ditempuh dalam masa 3 hari, maka dia boleh tidak menggunakan mahram. Maksudnya kalau dia punya perjalanan dari tempat dia ke Mekah tu tidak memakai lebih daripada 3 hari, maka dia dibenarkan untuk tidak memakai mahram. Namun jika melebihi 3 hari, maka dia memerlukan mahram ataupun suaminya ataupun sekelompok wanita. Tetapi menurut pendapat lain, cukup seorang wanita sahaja yang boleh dipercayai sudah memadai. Okey, menurut mazhab Hanafi, jika seorang wanita hendak menunaikan ibadah haji, wanita tersebut harus diiringi mahram yang baligh dan berakal ataupun remaja yang dia boleh dipercayai, tidak fasik, mempunyai hubungan darah ataupun perkahwinan, ataupun dia diiringi suaminya. Menurut Hanafi, jika seseorang wanita ingin mengerjakan haji ataupun umrah tanpa disertai mahram ataupun suaminya, hukumnya terjatuh sebagai makruh tahrim apabila jarak rumahnya dengan Mekah terhitung melebihi 3 hari 3 malam. Jika dia berangkat haji juga, ianya dibenarkan, tetapi hukumnya terjatuh sebagai makruh. Menurut Al-Karibisi mengutip dan membenarkan pendapat lain lagi bahawa wanita boleh berpergian sendirian selama perjalanan dijamin aman. Dalam Maqasid Syariah, di mana dijelaskan bahawa ilat larangan di atas adanya kerana kekhawatiran ataupun rasa takut jika wanita pergi bersendirian tanpa suami atau mahramnya, di mana kerana pada zaman dahulu ataupun di mana saat itu, wanita-wanita yang ingin mengerjakan haji, mereka harus melintas padang pasir yang sunyi sepi dengan menaiki kuda, unta, biral dan juga keldai. Di situ kita dapati jika jiwa wanita tersebut tidak dianiaya sekalipun, namun kehormatan wanita tersebut boleh dianiayai. Kiranya macam kehormatan wanita tersebut di dalam ancaman bahaya. Tetapi pada masa kini, seperti yang kita tahu, zaman sudah semakin moden. Kita dah tidak menaiki biral, unta maupun keldai. Kita boleh menaiki menggunakan pesawat terbang ataupun kereta api. Sekarang kita juga mempunyai pengangkutan seperti kapal laut, iaitu yang boleh menampung beratusan beribu penumpang. Di situ tidak lagi menimbulkan isu kekhawatiran bagi wanita ingin mengerjakan haji yang mengambil masa selama 3 hari 3 malam dan bersendirian. Di situ kiranya wanita terselamat, dijamin aman di situ kerana sudah terjaga. Maka hal tersebut tidak perlu dikhawatiri dan dibenarkan untuk melakukan hal ini. Maka tersebut adalah keseluruhan penjelasan hukum dan pandangan mazhab ulama tentang seorang wanita yang ingin mengerjakan ibadah haji tanpa mahram ataupun suaminya. Okey, sekian itu saja dari saya.
Maaf atas segala salah silap. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk dari saya. Maaf segala kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzat Aiman bin Joad daripada kelas DPSU 3E. Jadi saya akan membentangkan ataupun saya akan menceritakan serba sedikit tentang perbezaan pandangan antara mazhab terhadap wanita mengerjakan haji tanpa mahram. Jadi saya akan menceritakan ada dua mazhab, yakni yang pertama adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Jadi berdasarkan pandangan mazhab Hanafi yang disebutkan dalam kitab Al-Mabsut, bahawa bagi proses pelaksanaan haji adalah diwajibkan mahram bagi wanita untuk menunaikan ibadah haji. Hal ini adalah berdasarkan dalil Al-Quran yang disebutkan dan ada diceritakan dalam surah Al-Imran. Selain daripada itu, dalam satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keutamaan bagi suami untuk menemani isterinya menunaikan ibadah haji berbanding keutamaan mengikut rombongan jihad. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan, nak bandingkan dengan para suami yang ikut berjihad, baginda sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan untuk suami atau pemahram tersebut menemani isterinya untuk menunaikan haji lah. Ini menandakan perjalanan haji yang disertai oleh mahram ini adalah satu keharusan. Jadi selain itu juga, sebagaimana yang terdapat dalam sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, suatu hari Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, isteriku keluar untuk menunaikan ibadah haji, sedangkan aku ditugaskan dalam peperangan ini." Lalu baginda pun menjawab, tinggalkan tugas peperangan lalu pergi menemani isterimu. Ini diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Seterusnya, jika menurut pandangan mazhab Syafi'i pula, hukum pelaksanaan haji bagi wanita itu adalah wajib ke atas dirinya sendiri. Mazhab Syafi'i tidak menjadikan mahram sebagai syarat haji. Ini adalah kerana apabila wanita itu memperoleh petunjuk jalan dan kenderaan serta melaksanakan perjalanan bersama rombongan atau berjemaah, maka tidak ada alasan bagi wanita tersebut. Maksudnya dekat sini, kalau seseorang wanita tu ada, orang kata ada teman, ada keperluan-keperluan yang membolehkan dia untuk pergi haji, maka tidak ada alasan. Jadi Imam Syafi'i berpandangan bahawa perempuan boleh melakukan perjalanan jauh apabila bersama perempuan muslimah yang lainnya yang merdeka dan dapat dipercayai. Macam yang saya sebutkan tadi, jika wanita tersebut telah ada teman, ada kawan yang ikut dia, maka tidak ada alasan lah untuk dia tidak menunaikan haji. Dan hal ini juga telah dihuraikan dalam kitab Al-Um, yang mana ketika Atta ditanya tentang wanita yang tiada mahram dan tiada suami bersamanya, akan tetapi dia bersama gundik-gundik. Gundik-gundik ni macam mana nak sebut? Gundik-gundik ni adalah isteri raja, kalau tak silap saya, Allahualam. Dan wanita-wanita yang menguruskan penempatan, pemeliharaan dan pengangkutan. Lalu Atta menjawab, ya, maka hendaklah wanita itu naik haji. Bila dia dah bersama dengan orang-orang yang berakal, orang-orang yang merdeka, orang-orang yang boleh dipercayai, maka dia boleh menunaikan haji tanpa mahram. Jadi pendapat mazhab Syafi'i adalah berlandaskan dari Al-Quran, surah At-Talaq ayat 1 yang dikaitkan dengan wanita yang menjalani masa iddah dibolehkan melakukan hal yang syar'i seperti menunaikan haji. Kemudian pendapat ini juga dapat diperkuatkan, pendapat mazhab Syafi'i ini juga diperkuatkan lagi dengan dalil akli, iaitu para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ibadah haji pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang hanya ditemani Uthman bin Affan dan Abdul Rahman bin Auf. Oleh yang demikian, mazhab Syafi'i hanyalah mensyaratkan keamanan dalam perjalanan. Jadi akhir sekali, pendapat yang paling relevan yang boleh diguna pakai pada masa sekarang ni untuk perjalanan wanita untuk menunaikan haji tanpa mahram ini adalah berlandaskan pendapat mazhab Syafi'i. Ini adalah kerana mazhab Syafi'i hanya mensyaratkan keamanan dalam perjalanan. Walaupun wanita tersebut tidak bersama mahram, walaupun dia tak ada dengan mahramnya, dengan suaminya, maka dibenarkan. Sebab apa? Hal ini adalah mengikut konteks masa kini yang mana perjalanan haji adalah mengikut prosedur dan mekanisme berbanding dengan zaman dahulu kala. Maknanya zaman dahulu kala ni terikat dengan banyak, orang kata apa ya, terikat dengan
banyak-banyak adat, banyak-banyak pendapat. Jadi sekarang ni sudah banyak pendapat-pendapat relevan daripada orang kata jumhur ulama pun dah mengeluarkan banyak pandangan. Jadi untuk yang paling relevan adalah kita menggunakan pakai mazhab Syafi'i ini. Kerana apa? Kerana mazhab Syafi'i adalah hanya mensyaratkan keamanan. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, teruskan dengan presenter seterusnya. Maafkan saya anda ada terkurang atau tersalah. Sekian, yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ufa Izzati binti Muhammad Azham dari kelas D PHU 3D. Okey, saya akan menerangkan tentang akibat apabila wanita pergi haji atau bermusafir tanpa mahramnya. So, yang pertama adalah tidak terjamin keselamatannya. Okay, sebab apa saya cakap macam ni? Sebab macam kita tahu kan, perempuan ni dia tak sekuat lelaki. Lelaki pula tak setabah perempuan ni. Tapi soal tidak terjamin keselamatan ni, bila kita kat sana, contohlah kita ada terjatuh daripada tak kisah bila air ke, terjatuh, tersungkur macam mana pun, kaki patah, kaki terselir ke, kita tak ada mahram kita untuk tolong. Kalau nak harapkan perempuan, kita pun nak harapkan perempuan juga, dia tak ada lah kuat sekuat lelaki boleh tolongkan. So kita perlu adanya mahram. Lagi satu, kita tak tahu keadaan dekat negara orang macam mana kan. So kita kena bawa mahram kita untuk keselamatan kita juga. Yang kedua pula adalah boleh menimbulkan fitnah. Kalau nak cakap pasal boleh menimbulkan fitnah ni, bukan nak kata perempuan ni pandang daripada sudut negatif, tapi kalau menurut syarak, dia lagi memuliakan dan meninggikan kedudukan seorang wanita. Menurut Syekh Abdullah Al-Talib, dalam hadis ini bermaksud selepas kewafatan Rasulullah, fitnah yang paling besar yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW adalah fitnah wanita. Okey, kenapa saya kata fitnah wanita ni lagi bahaya dan lagi besar daripada lelaki? Sebab Allah menjadikan wanita apabila dilihat lelaki akan menimbulkan syahwat, dan kaum lelaki ni dia mudah tergoda dengan perempuan. Orang kata kelemahan lelaki ni adalah perempuan. Tu boleh menimbulkan fitnah juga tu. So apa contoh-contoh fitnah perempuan ni? Daripada mana? Okay, daripada suaranya, paras rupanya, pergerakannya dan sebagainya. Sebab tu kita sebagai seorang perempuan, kita kena jaga aurat kita untuk elakkan fitnah. Yang seterusnya adalah sukar berurusan dengan beberapa orang pihak. Yang macam kita tahu kan, antara lelaki dan perempuan kita ada batas, ada ikhtilat kita. So bila perempuan pergi sana, perempuan nak bertanya kan sesuatu, contohlah dah makan ke belum, nak tanya benda-benda basic macam tu, itu kira ikhtilat, kita tak boleh. Kalau nak tanya benda-benda penting tu tak apa, tak ada masalah. Sebab tu kita kena bawa mahram kita supaya apa yang berlaku dekat tempat orang senang kita nak berkomunikasi. So yang terakhir ialah akan menjadi tawanan jika berada di negara kafir. Okay. Sebab apa? Sebab bila duduk dekat negara kafir ni, kita tak tahu kita selamat ke tak. Sebab tu like macam dia tahan kita untuk buat tebusan ke, buat untuk mengancam agama Islam ke, untuk paksa kita masuk kafir ke, dia boleh jadi. Sebab tu kita kena bawa mahram kita kalau kita nak bermusafir, kalau kita nak pergi umrah. Kita tak tahu apa yang akan jadi, apa yang akan berlaku pada masa hadapan kan. So dekat sini perempuan yang nak pergi haji, nak pergi umrah
ataupun nak bermusafir sekalipun, kalau boleh bawa mahram ataupun dua perempuan yang boleh dipercayainya. So itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, di akhir pembincangan ini dapat disimpulkan menurut pandangan mazhab Hanafi dijelaskan dalam kitab Al-Maqsud bahawa pada pelaksanaan haji disyaratkan wajib ada mahram bagi wanita untuk menunaikan ibadah haji. Hal ini didasari atas dalil Al-Quran surah Ali Imran ayat 97. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan keutamaan bagi suami untuk menemani isterinya menunaikan ibadah haji dibandingkan ikut bersama rombongan jihad. Ini menandakan perjalanan haji disertai mahram yakni suaminya itu merupakan keharusan. Sedangkan menurut pandangan mazhab Syafi'i, hukum pelaksanaan haji bagi wanita itu wajib atas dirinya. Mazhab Syafi'i tidak menjadikan mahram sebagai syarat haji kerana apabila wanita itu memperoleh petunjuk jalan dan kenderaan serta melaksanakan perjalanan bersama rombongan atau jemaah, maka tidak ada alasan bagi wanita tersebut untuk tak menunaikan ibadah haji. Imam Syafi'i berpendapat perempuan boleh melakukan perjalanan jauh apabila bersama perempuan muslimah yang lain yang merdeka dan dapat dipercayai lah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Atha. Ditanyakan tentang wanita yang tiada mahram dan tiada suami bersama dia, akan tetapi bersama dia wanita-wanita yang mengurus penempatan, pemeliharaan dan pengangkutan. Lalu Atta menjawab, ya, maka hendaklah wanita itu naik haji. Dan mazhab Syafi'i melandaskan pada dalil Al-Quran surah At-Talaq ayat 1 yang dikaitkan dengan wanita yang menjalani masa iddah dibolehkan melakukan hal yang syar'i seperti pergi menunaikan ibadah haji. Kemudian diperkuatkan lagi dengan dalil akhir iaitu para isteri-isteri Nabi SAW melakukan perjalanan ibadah haji pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang ditemani Osman bin Affan dan Abdul Rahman bin Auf. Mazhab Syafi'i hanya mensyaratkan keamanan dalam perjalanan. Kesimpulannya, kami cenderung mengatakan bahawa harus bagi seorang wanita untuk menunaikan umrah tanpa mahram dengan syarat ditemani paling kurang oleh 2 orang wanita yang boleh dipercayai. Adapun bagi mereka yang menunaikan umrah bagi kali kedua dan seterusnya, maka mengikut jamhur ulama perlu ditemani oleh suami atau mahram. Semoga Allah memberikan kefahaman agama kepada kita semua. Jadi ini adalah sedikit perkongsian yang kami dapat kongsikan mengenai pelaksanaan haji dan umrah tanpa mahram hukumnya. Jadi kami ingin memohon maaf jika ada salah dan silap dari segi penyampaian dan percakapan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada kami semua. Jadi sekian, terima kasih.